Hadi Awang boleh tutup akaun Facebook, Hadi Awang boleh tutup akaun TikTok. Jangan guna TikTok, wahai pentasuk-pentasuk PAS. Jangan guna segala-galanya aplikasi yang daripada penjajah. Dan tutuplah Facebook hang. Jangan sertai politik Malaysia. Dan Alhamdulillah, PAS akan ban semua parti politik dan PAS akan bubar dan PAS tak akan masuk pilihan raya dan PAS akan boykot pilihan raya. PAS tak akan masuk politik negara. Dia datang daripada pemikiran gerakan Islam yang masih lagi terjumut, terpaku dan terkaku dengan pemikiran gerakan Islam zaman-zaman kejatuhan Khalifah Islamiyah. Dan juga ditambah pula dengan fahaman Syiah bahawa pemerintahan imamah ini adalah akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa bersama-sama dengan Iswadi Moni untuk kita nak membalas, kita nak respon terhadap Hadi Awang. Kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Hadi Awang pada aku sangat-sangat mencabar kedudukan Raja-Raja Melayu dan juga mencabar umat-umat Islam di dalam negara kita. Fahaman yang dibawa oleh Hadi Awang ni pada aku 100%. Dia mengikuti cara-cara Syiah. Kan? Kita nak panggil pak sesat ke ataupun agama Syiah ke ataupun tak apalah. Cara-cara budaya dan juga pemikiran Syiah daripada negara Iran. Kita tahu Hadi Awang ulang-alik ke mana? Ke Tehran. Selalu sangat kan kita duk dengar sebelum-sebelum ni. Sebab dia nak pergi ke Arab Saudi, dia tak boleh masuk. Sampai sekarang tak boleh masuk. Kita tahu dia diharamkan oleh kerajaan Arab Saudi dan beberapa lagi negara-negara sekeliling Arab Saudi. Jadi kita tahu nama dia ni memang di blacklisted sehingga kan Lim Kit Siang menggesa kerajaan Anwar Ibrahim supaya padamkan senarai hitam Hadi Awang terhadap kerajaan Arab Saudi. Why sampai mereka blacklisted Hadi Awang ke negara Arab? Kenapa? Sebab apa, geng? Jadi pemikiran demi pemikiran Hadi Awang ni pada aku dia memang mencabarlah perlembagaan negara, mencabar itu seperti mana yang dia kata dulu, dia kata perlembagaan penjajah, yang terbaru pun dia kata lagi perlembagaan yang ditinggal oleh penjajah kan, tak mau Islam berkembang lah apa semua kan, macam-macam di dalam penulisan dia tu hampa boleh tengok macam-macam. Dan penulisan dia sebelum ni setiap apa kata-kata dah semua dia selit ayat-ayat Quran. Dia malah dia bagi tafsir sekali. Inilah cara-cara puak-puak PAS. Kalau sagi hampa boleh tengok, sagi Iswadi Moni dia ada mencabar puak-puak PAS ni supaya pimpinan tertinggi parti PAS berdebat dengan Hadi Awang dekat mana sinar harian kan mana kan. Tetapi kita ni bukan nak kata serabut sangat-sangat. Sikit-sikit jual nama Quran, sikit-sikit jual nama Quran, bacalah tafsir. Bila hang dapat kuasa hang tak buat. Bila hang dapat kuasa kedudukan yang hang duk nak, yang hang duk ligan tu hang tak buat pun. Tak buat. Hanya sembang perlembagaan penjajah ini, kita nak kena tukar itu perlembagaan ni, kita perlu letak perlembagaan akidah Islam lah apa semua bla bla bla. Dapat kuasa tak buat apa pun. Di Kelantan, apa yang dia ubah untuk memartabatkan lagi agama Islam? Apakah hasil kejayaan parti PAS sehingga dapat mengubah rakyat-rakyat Kelantan semua jadi warak, semua jadi alim-alim ulama, semua jadi baik-baik, zina memang tak berlaku, maksiat tidak berlaku, pi bermaksiat dalam hutan pun tak berlaku, sehingga kan anak luar nikah tak ada seorang pun daripada Kelantan. Penagih dadah tak ada di Kelantan dan juga pelbagai lagi. Seluduk ni hampa tak payah tanyalah barangan-barangan subsidi yang diseluduk oleh rakyat-rakyat Kelantan. Kalau betul lah kejayaan yang PAS yang betul-betul dia memperjuangkan agama Islam sehingga rakyat dia sedar untuk tak mau buat benda-benda yang tak elok, sudah pasti kes jenayah di Kelantan wajib mesti kurang punya. Tapi apa hasil dia kita nak tanya? Apakah hasil kejayaan pemerintahan PAS 33 tahun di Kelantan dan beberapa lagi negeri kan di bawah pemerintahan PAS? Jadi tak payah sembang lah wahai Hadi Awang. Jom sama-sama kita dengar hujahan respon daripada Iswadi Moni terhadap kenyataan Hadi Awang yang sangat-sangat biadab. Orang tua kita nak kata kita pun tak mau. Tapi kalau macam kita nak kata
Kita nak lebih-lebih berkata, kita pun takut benda ni kembali kepada diri kepada diri kita balik. So cara mana dia kritik kerajaan, dia kritik perlembagaan, dia kritik semua orang, kita balas dengan kritik. Kita tak mau main perkara-perkara peribadi. Tapi apabila kita tengok faktor-faktor usia, itulah seperti mana video yang aku buat semalam, dengan faktor-faktor usia itulah yang mengakibatkan dia lupa. Dia lupa apa yang dia pernah buat, apa yang dia pernah kata. Dan dia lupa dia pernah jadi kerajaan 33 bulan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswaldi Moni. Saya nak baca kenyataan Hadi Awang. Kenyataan Hadi Awang, tuan-tuan. Menarik kenyataan Hadi Awang ni. Berkenaan dengan kes Nick Allen. Cerita ni tak habis lagi, tapi saya baca je lah. Malam ni kot sepatutnya ada Saiful kan. Dia live, Saiful live malam ni. Dengan, ke malam tadi saya tak ingat. Alright. Hadi beri peringatan kepada umat Islam termasuk raja-raja. Abdul Hadi kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah. Dalam catatan terbaru, Presiden PAS itu mengulas pendiriannya dengan alasan peringatan semua kepada umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. So kita baca. Ketinggian Islam wajib dipertahankan. Kita menerima perlembagaan persekutuan yang telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Walaupun negara kita dikatakan sudah merdeka dan penjajah asing pula sudah pulang ke negara asal mereka, mereka meninggalkan warisan yang masih menjajah kita melalui perlembagaan yang dicipta oleh Sultan Jaririk tanpa melibatkan. Dia quote kat sini, saya sekadar memberi peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya, daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja, supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandangkan ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia sahaja. Kan? Bahkan raja-raja. Saya tak tahulah apa kerja KDN sekarang ni kan. Terang-terang lah benda ni berlaku, tuan-tuan. Menteri KDN tolonglah ambil tindakan. Okey, harap ada yang buat laporan polis. Ni 3R, jelas. Ni macam ni, tuan-tuan. Saya nak bacakan artikel yang ditulis oleh ataupun artikel yang ditulis oleh Hadi berkenaan dengan perkara ini. Pertama, dia menyentuh tentang akidah. Dia kata, akidah, tengoklah akidah kamu. Seolah-olah mempersoalkan undang-undang kanun jenayah PAS itu bersamaan dengan mempersoalkan akidah. Besar tu, tuan-tuan, tau. Besar implikasi tu. Mempersoalkan akidah, tuan-tuan. Maksudnya akidah tuan-tuan dan akidah saya yang mempersoalkan kanun jenayah PAS Kelantan itu boleh gugur kerana kita mempersoalkan, kerana kita membenarkan kanun jenayah itu dimansuhkan. Akidah ni. Tu kadang-kadang kan saya tak faham bagaimana pemikiran seorang sokol tok guru tidak memahami perkara akidah, muamalah, munakahat, siasah, dia tak faham. Dia tak faham ke atau buat-buat tak faham, saya tak tahu. Saya keliru, tuan-tuan. Saya boleh nampak sudut pandang, saya faham sudut pandang dia. Sebab dia datang daripada pemikiran gerakan Islam yang masih lagi terjumut, terpaku dan terkaku dengan pemikiran gerakan-gerakan Islam zaman-zaman kejatuhan Khalifah Islamiyah. Dan juga ditambah pula dengan kefahaman Syiah bahawa pemerintahan imamah ini adalah akidah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tak memandang kepimpinan itu sebagai perkara akidah. Kita memandang kepimpinan itu sebagai perkara sebagaimana muamalah. Interaksi di antara muamalah ni maksudnya interaksi di antara manusia. Tetapi di dalam PAS, terutama Hadi, disebabkan dia pro kepada Syiah, mereka memegang pandangan Syiah bahawa imamah itu atau kepimpinan itu sebagai perkara akidah.
Di sini kita berbeza pandangan besar. Dan di sini kita nampak kenapa mereka berpandangan the way mereka berpandangan. Kenapa mereka merasakan bahawa apa yang kita lakukan selama ini sebagai tidak benar. Dan kita faham kenapa PAS pergi menentang kita selama ini. Dan apa yang mereka jual? Yang mereka jual satu je, tuan-tuan, akidah. Siapa yang lawan PAS, dia bersama dengan Islam. Siapa yang menentang PAS, bermakna dia menentang Islam. Itu yang dijual. Itu yang mereka jual selama ini. Walhal sebenarnya menentang PAS itu bukan menentang Islam. PAS adalah parti politik. Sama juga kita kata, bersamaan juga dengan perlembagaan. Sama juga dengan apa orang kata undang-undang. Undang-undang bukan akidah. Perlembagaan bukan akidah. Kita boleh, akidah ni tuan-tuan, kita tak boleh ubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akidah kita. Kita tak boleh kata setelah 1400 tahun bosanlah ada dua je, kita tambah lagi satu. Wa asyhadu anna apa sambung. Tak boleh. Itu akidah. Akidah ni strict. Iman kita strict. Dia tak ada 50%, 99% tak ada. Dia 100%. Tetapi selain daripada akidah, muamalah umpamanya, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh tambah, kita boleh kurang, kita boleh bahas, kita boleh kritik, kita boleh mansuh. Kerana kalau menentang jenayah PAS itu dianggap menentang akidah, adakah Hadi mengatakan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan itu sama dengan Tuhan? Sebab Tuhan kita tak boleh nak pertikaikan. Tapi manusia boleh kita pertikaikan. Benar kata Al-Quran, tuan-tuan. Bagaimana rahib kamu? Apa orang kata? Dia dalam Al-Quran menyentuh tentang bagaimana rahib-rahib ni apa orang kata menjadi Tuhan. Kemudian ada sahabat bertanya, macam mana rahib itu menjadi Tuhan? Apabila mereka menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Benda tu haram, dia kata halal. Benda tu halal, dia kata haram. Itu yang mereka jadi Tuhan. Benda yang bukan akidah, dia kata jangan melawan. Sebab ini adalah akidah. Dia tak nak kita persoalkan ketidakcekapan penggubal undang-undang. Kalau benda tu akidah, tuan-tuan, kenapa manusia yang mengubahnya? Kenapa manusia menggubalnya? Itu persoalan kita. Dan saya baca kenyataan daripada Hadi ni, ulasan Hadi yang mencabar perlembagaan. Okey, saya baca ni, bukan ni. Undang-undang penjajah masih kekal walaupun dah merdeka. Hadi. Walaupun telah mencapai kemerdekaan, negara Islam hilang integriti akibat menggagalkan undang-undang penjajah, kata Presiden PAS. Abdul Hadi berkata, para pejuang kemerdekaan satu ketika dahulu telah meletakkan batu asas dalam perlembagaan persekutuan di mana Islam sebagai agama persekutuan, manakala agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Namun semenjak itu dakwanya banyak pindahan undang-undang dibuat dengan meninggalkan syariat Islam. Dahulunya ada di kalangan para hakim yang bijaksana seperti Tun Saleh Abbas dan juga Tan Sri Harun Hashim dan juga lain-lain. Ada yang masih hidup seperti Tun Hamid, Tun Ahmad Fairuz yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menjaga dan mempertahankan syariat buat sementara waktu mengikut mafhum yang ada di dalam keimanan di hati mereka. Mereka tidak melayan tindakan yang menyingkirkan syariat Islam. So di sini dia kata Tun Hamid masih hidup lagi. Dia kata yang melaksanakan tak ada masalah. Tapi apa jawapan Tun Hamid, tuan-tuan? Ini adalah daripada ulasan daripada kalau saya baca kat bawah ni panjang, kalau tuan boleh baca sendiri. Tetapi ulasan tajuk ini adalah ulasan daripada Tun Hamid Muhammad, bekas Ketua Hakim Negara. Apa Tun Hamid tulis? Beliau mengatakan kes Nick Elin hakim putuskan berdasarkan perlembagaan. So kalau kita tengok kat sini tadi, Hadi kata ada yang masih hidup seperti Tun Hamid, mereka menjaga syariah. Tun Hamid kata tak ada masalah, betul lah, keputusan mahkamah itu adalah betul. Jadi sekarang ini hujah Hadi nak kononnya nak mempertahankan syariah dia tu, syariat dia tu, Tun Hamid sendiri mengatakan tak, kau salah, mahkamah betul.
Ini tidak ada kena-mengena dengan akidah. Ini tidak ada kena-mengena dengan undang-undang Islam pun. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri. Kemudian dia kata, undang-undang penjajah. Saya tertarik Dan ini pun antara perkara yang dulu saya fikirkan juga. Dia kata betul lah, penjajah yang buat undang-undang. Tapi timbul satu persoalan, adakah semua perkara dan ilmu yang baik, yang okey, yang tak bercanggah dengan Islam, saya ulang balik, adakah semua perkara yang ditinggalkan oleh orang bukan Islam itu wajib ditolak? Saya tanya pada tuan-tuan, adakah semua perkara yang dibuat, dicipta, ditinggalkan oleh orang bukan Islam itu wajib kita tolak? Kalau wajib tolak tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh main handphone ni tau. Tuan-tuan tak boleh main TikTok. TikTok ni Cina punya. Cina ni banyak negara ateis tak percaya Tuhan. Tuan-tuan tak boleh main YouTube. Facebook ni Mark Zuckerberg, Yahudi. Tuan-tuan tak boleh main YouTube. YouTube ni orang kafir punya. Twitter pun sama, Elon Musk, orang kafir. Kalau tuan-tuan beranggap demikian, bahawa apa yang ditinggalkan, yang dicipta, yang dibuat oleh orang kafir itu, orang bukan Islam itu sebagai perkara yang tertolak, tuan-tuan kena buang semua TV, telefon, teknologi, komputer, semua kena buang ni. Mikrofon, semua kena buang. Tertarik saya adalah, timbul satu persoalan. So, bukan, isunya bukan. Oh, tapi itu adalah perlembagaan. Perlembagaan ini perkara yang suci. Saya berkata, siapa kata perlembagaan itu perkara yang suci? Siapa yang cakap? Syiah je cakap tuan-tuan. Orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW tak pernah tinggalkan salah satu rukun iman kita adalah perlembagaan. Tak pernah. Tuan-tuan ingat tak rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada tak salah satu daripada 6 tu perlembagaan? Tetapi siapa yang ada menyentuh kepimpinan perlembagaan itu sebagai rukun iman? Syiah. Now, yang buat saya tertarik adalah, dia kata, ini adalah perlembagaan penjajah. Ini adalah undang-undang penjajah. Soalan saya, katakanlah PAS menang 2/3. Saya tertarik Saya berminatlah nak adakan forum ni dengan pimpinan PAS yang paling tinggi. Yang cokia-cokia ni saya tak berminat. Yang paling tinggi, mungkin lepas ni saya minta Sinar organize kot. Sinar saya tahu yang publisher, penerbit Sinar ni selalu dengar saya punya live. Saya minta kalau sekiranya perlembagaan yang ada di dalam negara kita ni perlembagaan penjajah dan wajib ditolak secara keseluruhannya, undang-undang ni wajib kita tolak secara keseluruhannya. Soalan saya kepada pemimpin PAS, katakanlah PAS menang 2/3 dan jadi kerajaan, apakah bentuk undang-undang dan perlembagaan yang mereka nak buat? Sebab saya akan persoalkan, kamu persoalkan undang-undang dan perlembagaan sekarang ini sebagai undang-undang penjajah. Apa beza undang-undang yang kamu buat? Tuan-tuan, perlembagaan kita daripada tahun 1957 bergabung dengan Sabah Sarawak 1963, kita dah melalui ratusan pindahan perlembagaan. Ratusan, tak tahulah, mungkin kalau yang kecil-kecil itu ribuan pindahan perlembagaan. Kalau dah berulang-berulang mungkin ribuan dah. So perlembagaan yang ada pada tahun 2024 ini, saya boleh kata intipati dia tak sama dah dengan spirit tahun 1957 yang Lord Reed semua buat dahulu. Dah tak banyak, tak sama. 63 itu pun dah banyak merubah dah. Itu sendiri pun dah banyak merubah. 63 Malaysian Agreement 1963, Malaysian Act 1963 dimasukkan dalam perlembagaan, itu pun dah banyak perubahan. Dah banyak mengubah perlembagaan kita. Nah, saya tertarik soalan saya, apakah bentuk perlembagaan? Apakah perlembagaan? Ada tak orang PAS satu perlembagaan? Orang PAS boleh tak tunjukkan kepada saya, inilah perlembagaan Islam yang sebenar? Saya mohon supaya pimpinan PAS, supaya Hadi Awang keluarkan satu perlembagaan. Jangan sebut je, ini perlembagaan kafir, ini perlembagaan kafir. Okey, apa perlembagaan Islam? Dia kata, kita kena letakkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai yang paling tinggi di dalam perlembagaan. Siapa suruh? Siapa suruh letak benda itu sebagai paling tinggi, therefore itu perlembagaan ini? Siapa kata? Dekat mana kamu jumpa? Dalil mana? Dalil mana yang mengatakan kalau letak Al-Quran dan Sunnah, Islamlah perlembagaan itu? Sebab tu saya kata, tuan-tuan, dia nak tolak perlembagaan kita sebagai kafir, penjajah.
Apa perlembagaan kamu? Apa alternatif yang kamu boleh bawa? Sebab the moment kamu bawa alternatif kamu, saya boleh kata itu pun perlembagaan manusia. Walaupun kamu yang buat, tetapi itu perlembagaan manusia. Adakah bila kamu bawa perlembagaan itu tak boleh nak dibantah? Adakah perlembagaan itu tidak boleh nak dihalang? Adakah perlembagaan itu tidak boleh nak dipersoalkan? Adakah kalau mempersoalkan perlembagaan itu sama macam kita mempersoalkan Al-Quran dan As-Sunnah? Sama tak? Ataupun sebenarnya itu hanya sekadar retorik kamu saja, still undang-undang manusia. So bila mereka memerintah nanti tuan-tuan, tertariklah saya nak kata kan, apa undang-undang mereka nak pakai? Undang-undang apa yang mereka nak pakai kalau mereka memerintah? 33 bulan dia memerintah. RU 355 pergi ke mana? Perkasakan ke? Dah perkasa ke belum? Mahkamah Syariah 33 bulan. Oh, masa itu sibuk dengan COVID is. COVID tu bukan semua orang buat. Masa tu yang sibuk Khairi, Adham Baba, Perdana Menteri. Menteri Undang-Undang tak perlu sibuk dengan COVID. Dia boleh je perkasakan. Menteri Undang-Undang siapa 33 bulan tuan-tuan? Daripada mana? PAS. Taqiyuddin. So dia berretorik ni memang cantik, memang selesa, memang best. Retorik ni memang sedap tuan-tuan. Tapi pelaksanaan dia nanti akhirnya ke laut juga. Itulah kan. Menarik sebenarnya kalau kita dan artikel Tuan Hamid tadi tu, tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat website dekat satu blog tunhamid.me. Key Snake Island saya sudah kata 10 tahun dulu. Boleh baca dekat situ. Tuan boleh baca dekat artikel di dalam tersebut. Baik, saya tinggalkan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan dengan peringatan dengan satu pesanan bahawa sebenarnya kita sekarang ni di-hijack, agama Islam kita di-hijack. Bahawa ni FBI ke, polis ke kata bahawa sokol maula yang kata ada keturunan Nabi tu rupanya skamer. Kita mudah sangat tertipu tuan-tuan. Kita ni orang Melayu, kita bukan orang Melayu je lah, manusia lah. Kita ni mudah sangat nak cari shortcut. Masuk syurga pun cari shortcut. Oh, sokong PAS confirm masuk syurga. Mati dalam mesyuarat PAS lebih baik daripada mati dalam sujud semayang. Oish. Confident kau tuan-tuan. Cari ilmu, belajar, keluar daripada kepompong. Jangan dengar satu pihak. Berbahas, berbincang, berwacana. InsyaAllah minda kita akan lebih terbuka. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Cuba hangpa tengok apa yang diperkatakan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Hamid, sedangkan Hadi Awang menjual nama Tun Hamid. Tetapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Hamid berbeza pandangan pula dengan Hadi. Nampak sangat Hadi dia nak main petik ya. Dia nak petik nama-nama siapa yang dia boleh petik. Punca semua ni disebabkan Peguam Kerajaan Negeri Kelantan di bawah Mahkamah Syariah, tambah-tambah Taqiyuddin lah, kalah mempertikaikan keputusan mahkamah apa semua, kalah untuk mencabar mahkamah ataupun respon balas kepada hakim-hakim ni. Jadi seorang demi seorang daripada Black Friday lah, itulah inilah, sekarang ni kita boleh tengok Moroyan. Lepas tu dia bukan setakat Moroyan je, dia petikaikan sehingga raja-raja Melayu. Itu penjaga, itu penyajah, ini penyajah. Dek, kalau betul-betul hang nak hapuskan sistem-sistem penyajah, hang hapuskan diri hang tu dulu. Hang hapuskan sistem yang hang duk tengah usaha sekarang ni. Hang hapuskan parti PAS, hang hapuskan kempen-kempen pilihan raya. Hang hapuskan segala-galanya berkaitan parti politik dan jangan ikut rentak parti politik. Jangan ikut segalanya. Jangan ikut perundangan Malaysia. Ini semua penjajah. Jangan ikut. Hampir keluar, hampir duduk dekat Iran sana. Hang ikutlah cara yang hang kata, oh itu memang perlembagaan dekat negara Iran adalah akidah. Jangan kaitkan hidup dan mati hampa dengan ni, apa perundangan perlembagaan yang ada di dalam negara kita. Wahai Hadi, ajaklah penyokong-penyokong hang, cuba tengok buat. Negara kita negara yang berdaulat.
negara yang ada undang-undang, negara yang ada perlembagaan, semua setiap rakyat Malaysia, tak kiralah yang baru lahir sampailah hang tua dah nak mati sekalipun, walaupun hang nyanyuk, tetap hang kena ikut undang-undang dan perlembagaan negara kita. Tak ada seorang pun boleh langgar undang-undang dan juga perlembagaan. Kalau hang tak mau ikut juga apa yang ditetapkan, kan, ini semua penjajah, hang buang seperti mana Iswadi tadi cakap. Kan, hang buang handphone hang buang Facebook pun hang buang, segala mak nenek hang buang, apa handphone pun hang buang, TV pun hang buang, segala mak nenek, kereta-kereta semua hang buang. Rumah hang buang, hang roboh. Hang pakai rumah atas pokok. Senang. Puas hati. Hang tak payah sembang lah. 33 bulan. Hang dah ada kuasa. Hang memerintah. Hang ada jawatan di dalam kerajaan. Apa yang hang buat, wahai Hadi? Tak payah sembang lah. Tak payah sembang. Apa yang hang buat sepanjang hang ada kuasa. Oh, kami tak sempat. Ada khengga. Khengga kepala bapa. Kan? Khengga kepala bapa apa? Ha? Pasal apa tutup sidang parlimen? Wakil hang, Menteri Undang-Undang yang duk menjawab di dalam sidang parlimen, tiba-tiba buat darurat, tutup sidang parlimen. Kan, takut berbahas, guna duit negara sesuka hati. Hang tutup mulut. Jana wibawa, hang tutup mulut. Berlaku rasuah, duit masuk ke dalam akaun parti politik, hang tutup mulut. Awak, hang tak reti berfikir ke kenapa duit satu syarikat boleh masuk ke dalam akaun parti dan boleh masuk ke dalam akaun syarikat lagi. One jana one wibawa tu. Ha? Jangan hipokrit, wahai dia orang. Hipokrit teruk sangat, jelas dan sangat-sangat jelas betapa hipokritnya hadiah awang. Sebab tu orang kata jangan jadi setan bisu. Setan bisu itulah yang mengakibatkan hidup kita, diri kita terpengaruh dengan dunia. Kita duk Yahudi, lalah diri hang sendiri terpengaruh dengan dunia. Sebab kemaruk kuasa, tak dapat bentuk kerajaan, apa yang hang dah buat, apa kepimpinan parti hang dah buat, kalah pula di dalam mahkamah, lepas tu tak tahu nak buat apa, meroyan. Ini aku nak abang gambar, aku tak hina dia sebagai sosok seorang yang bernama Hadi Awang. Aku hentam dia daripada segi politik dia. Betapa hipokritnya manusia yang bernama Hadi Awang. Hipokrit aku nak abang pi. Waktu hang berkuasa, haram pejadah apa pun hang tak buat. Kan, hang petikaikan lagi apa kes Zahid Hamidi. 40 kes digugurkan zaman hampa. Apa hang cakap? Kami menghormati keputusan mahkamah. Bila 47 kes digugurkan, diberikan DNAA bukan di zaman hampa memerintah, jadi haram jadah. Meroyan, petikai, segalanya boleh petikai, dia petikai habis. Hidup dan mati seseorang tu dia petikai habis. Kan, bukan setakat hang seorang, habis. Budak-budak di bawah semua jadi mangkang habis, tak boleh berfikir habis. Ni yang Iswadi tanya tadi. Okey, kalau perlembagaan hari ni hang tak mau pakai, hang nak buat perlembagaan yang macam mana? Awak, perlembagaan yang hang akan buat tu, hak tu ni turun daripada Tuhan ke apa? Perlembagaan yang hang nak buat tu turun daripada Tuhan? Ataupun hang sendiri yang akan cipta perlembagaan baru? Hampa sendiri yang akan berbincang untuk nak buat perlembagaan. Habis perlembagaan yang hang kata penjajah tu pun manusia buat. Dan perlembagaan yang kononnya hang lah yang terpaling memperjuangkan agama, turut hang akan buat juga perlembagaan tu. Jangan jadi hipokrit, wahai dia orang. Awak, perlembagaan setiap negara tu memang kita kena tunggu daripada Tuhan. Bukan nak katalah hampa yang betul-betul hijack agama Islam, hampa yang betul-betul mempergosakkan agama Islam, hampa memalukan agama Islam, hampa merosakkan imej wajah kedaulatan, kehebatan agama Islam tu. Hampa yang merosakkan. Hang tu hanya manusia, seorang, kita pun tak tahu. Sebab di dalam berita-berita pun langsung tak gunakan gelaran ke hang ulama ke ataupun hang tok guru ke, hanya menggunakan nama Hadi Awang. Kan? Itu saja. Sebab tu kalau hang perasan tak ada orang meraihkan hang sangat. Yang duk meraihkan hang tu orang-orang hang saja. Tak, bukan nak katalah memang merosakkanlah orang-orang macam ni lah yang menghancurkan, yang menjatuhkan martabat agama Islam, yang merosakkan pelbagai keburukan yang akan terkena kepada agama kita. Malulah
Kan? Kita boleh tengoklah 7 penggal Hadi Awang menjadi ahli parlimen, wakil rakyat. 7 penggal. 35 tahun dipersoalkan oleh seorang pemerhati politik. Dipersoalkan sepanjang 7 penggal Hadi Awang mengangkat sumpah mempertahankan perlembagaan penjajah ni. Apa status dia? Hang dah dapat jadi ahli parlimen, hang dah dapat gaji, hang dah dapat pencen, betul hang pertikaikan. Perlembagaan penjajah. Segalanya hang kata penjajah. Kan? Sebab apa? Kerajaan waktu hang masuk pilihan raya tu tidak menguntungkan hang. Mengarut dia orang ni. Kalau aku nak cakap ni macam-macam. Dan aku mengharapkan seperti mana cabaran daripada Iswadi Moni. Harap Sinar Harian ke ataupun daripada mana-mana jemput Iswadi Moni dan juga kepimpinan parti PAS yang tertinggi supaya dapat berdebat di dalam Sinar Harian. Dan kita boleh tengok. Kita tengok. Tak mau duk jawab guna ayat Quran, lepas tu duk tafsir baca ayat Quran, lepas tu dekat empat negeri yang hampa dah perintah menang pilihan raya, hampa tak buat pun dengan refer kepada ayat-ayat Quran yang hampa baca tu. Yang aku tengok baru ni Dr. Mazhar, lepas tu Dr. apa tu, lepas tu dengan Khairuddin At-Takhiri bersama Amin Idris, kalau hampa tengok forum tu. Sak-sak jual ayat Quran, sak-sak jual ayat Quran, sak-sak jual ayat nama Quran, duk jual ayat Quran, duk baca ayat tu aja. Padahal memang hang baca saja, tapi hang tak refer setiap tindakan kerajaan hang. Hang tak buat perubahan pun mengikut ayat kata-kata ayat-ayat Quran yang hang baca tu. Hang hanya membaca, siapa-siapa pun boleh membaca. Faham tak? Kalau setakat baca-baca tapi usaha untuk nak buat apa yang hang baca tu tak ada guna leh. Ni nak abang pergi apa? Ni perlembagaan hari ni adakah memberi ancaman terhadap agama Islam? Adakah memberi perpecahan di dalam agama Islam? Ataupun Islam terancam di bawah perlembagaan negara kita? No, habis tak boleh azan, habis tak boleh baca Quran, habis tak boleh buat ceramah-ceramah agama, habis ustaz-ustaz apa tak boleh dia nak buat ceramah, habis lah. Tak boleh baca-baca Quran pun tak boleh lah. Adakah dah berlaku macam tu? Sikit satu habuk pun tak berlaku atas penipuan, atas kemunafikan puak-puak PAS ni lah. Tu ya. Teruk depa ni munafik. Kuasa nak, kedudukan nak. Bila suruh buat apa yang sepatutnya dia buat, dia dah jadi setan bisu lah. Kan? Dulu tahu mana duk jerit hudud RU 355 lalah pam. Hudud diam membisu. Orang yang tanya soal hudud, dia dah jadi suara-suara setan. Allah. Jadi yang terakhir aku harapkan parti PAS dibubarkan, dilupuskan, dan aku harap Hadi Awang mulai saat ini jangan guna perkara-perkara benda-benda ataupun aplikasi kah ataupun sistem kah ataupun kenderaan kah yang daripada penjajah, yang daripada Yahudi. Hadi Awang boleh tutup akaun Facebook, Hadi Awang boleh tutup akaun TikTok. Jangan guna TikTok, wahai pentasuk-pentasuk PAS. Jangan guna segala-galanya aplikasi yang daripada penjajah. Dan tutuplah Facebook hang. Segalanya hang tutup. Dan jangan sertai politik Malaysia. Dan Alhamdulillah, PAS akan ban semua parti politik. Dan PAS akan bubar. Dan PAS tak akan masuk pilihan raya. Dan PAS akan boykot pilihan raya. PAS tak akan masuk politik negara. Itu baru hang berpegang teguh untuk hang nak lawan perlembagaan penjajah. Jangan terus rosakkan agama Islam, jangan terus memalukan agama Islam, jangan memberi satu sangkaan jahat orang-orang bukan Islam terhadap orang-orang Islam dan juga agama Islam. Sebab hampalah yang merosakkan agama, hampalah yang memalukan agama, hampalah yang menjatuhkan martabat agama Islam. Sebab setiap tingkah laku hampa semua hampa wayang dengan agama. Padahal bila berkuasa haram pajadah apa pun tak buat. Rasuah haram pajadah apa pun dia pun tak lawan. Langsung tak lawan rasuah, malah bersama dengan perasuah, bersama dengan penyakau. Aduh. Okeylah, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi mangkak, jangan jadi walaun, jangan jadi lahabau. Assalamualaikum.